KPM. Hai, saya robot bijak. Anda akan bersama saya dalam Didik TV KPM. Tapi sebelum itu, kita saksikan profil guru. Akmal, sini. Kita tengok robot. Mak, Bella. nak balik. Janganlah takut. Tengok robot ni. Cikgu pula. Dia Mak, tak, apa dia tu, tak Mak? buat apa-apa pun. Sini Mak. Akmal. Kita nak. Mari sini Akmal. Kita tengok robot. Okey, boleh ke dia? Assalamualaikum, robot. Waalaikumsalam. Mak pula. Cikgu, dia kata robot ni boleh menari, betul ke? Boleh. Try lah. Kita try. 1, 2, 3. Uts. Hari ni kita nak belajar mengenai recycle lah, iaitu reduce, reuse dan juga apa, cikgu? Recycle bersama dengan Cikgu Zuriana dan juga Cikgu Robot Bijak kita. Betul. Cikgu. Uts. Dia pegang apa tu? Cikgu. Apa yang dia pegang tu? Robot ni pegang apa, cikgu? Saya ada sesuatu yang istimewa. Benda yang istimewa, Akmal. Apa ni, cikgu? Wah, ada pantai, ada lukisan, ada pokok kelapa, ada pulau-pulau sikit kat situ. Ni apa kena-mengena yang kita nak belajar hari ni sebenarnya, Cikgu Zuriana? Pemandangan dia? Pemandangan laut. Okey. Cukup indah. Betul. Dan, dekat sinilah banyak orang buang sampah. Tapi ada ke sampah? Dalam ni gambar ni tak ada, cikgu. Cantik dan bersih tak? Betul. Cantik Indah dan tak bersih. pemandangan dia? Betul, cikgu. Sangat indah. Betul, robot? Betul. Baik. Jadi kita nampak dekat sini pemandangan yang sangat indah di tepi pantai yang bersih. Ya, tapi sebelum itu, cikgu, seperti biasa kami di Didik TV sentiasa melakukan protokol kesihatan. Jadi kawan-kawan ingat tau, sila patuhi segala SOP, sentiasa menjaga jarak 1 meter, sentiasa pakai pelitup muka dan juga apa, kawan-kawan? Itu dia, cuci tangan dengan hand sanitizer. Jadi sebelum itu, cikgu, Cikgu Zuriana boleh gunakan dulu hand sanitizer di atas meja ini. Baik. Yang dihasilkan oleh robot kita. Robot. Okey, dan diikuti dengan saya pula. Alright, robot dah cuci tangan tadi? Sudah. Okey, baik. Cikgu, tadi macam saya ada mengatakan yang hari ni kita nak belajar mengenai kita semula. Betul. Ataupun recycle. Ya. Okey, jadi mungkin cikgu boleh beritahu dulu kepada kami semua apa objektif yang kita nak belajar sebenarnya hari ini. Baiklah, kita nak menumpukan kepada 3R pada hari ini, iaitu reduce, reuse dan recycle. Jadi kita akan tengoklah satu-satu apa benda tu. Okey, jadi kalau nak tahu apa yang kita akan belajar sebenarnya mengenai apa yang cikgu cakap mengenai recycle dulu. Kita nak tengok juga ni. Kita tengok tu, tapi kita nak berhenti rehat dulu, boleh, cikgu? Boleh. Robot boleh ke berhenti rehat? Boleh. Okey, jadi macam tu robot. Cuba robot terus sikit. Okey, jom kita berhenti rehat. Selepas ini kita akan sambung dalam mic. Silakan, robot. Jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini. Amalan 3R bermaksud reduce, reuse dan recycle. Reduce bermaksud mengurangkan penggunaan sumber. Reuse bermaksud menggunakan semula sumber yang sedia ada. Recycle bermaksud mengitar semula sumber atau bahan yang tidak digunakan untuk dijadikan bahan baru.
masih lagi menyaksikan oh rosak cikgu, rosak wayar rosak. Macam nak buka ni cikgu? Boleh. Wah, yap. Jadi saya rasa tanpa buang masa lagi cikgu, jom kita mulakan kita punya pembelajaran hari ini mengenai cycle cikgu. Jadi robot rosak pula. Jadi robot Akmal. rosak pula. Silakan cikgu. Okey, baiklah. Tadi Akmal, kita dah tengok pantai. Betul. Cantik kan pantainya? Sangat bersih, sangat indah cikgu. Ya, baik. Okey. Jadi, ini adalah pantai yang bersih. Okey. Kita tengok gambar yang kedua. Gambar apa ni? Di taman permainan. Taman permainan. Kecil-kecil pernah main? Ya cikgu. Okey. Cantik tak taman permainan ni? Sangat cantik cikgu, dengan sangat penuh warna-warni. Berwarna-warni. Lagi apa ciri-ciri dia ni? Ciri-ciri dia cikgu bersih. Bersih, betul. Dan juga bersih. Nah, dan sangat cantik Dan untuk sangat cantik. kanak-kanak main. Betul. Tapi kalau kita tengok pula yang ni, Akmal. Yang mana cikgu? Apa pula dah jadi ni? Cikgu, ini bukan gambar yang kita tengok pantai tadi ke? Kan? Apa sudah jadi cikgu? Apa dah jadi dekat sini ni, Akmal? Siapa yang buang sampah dekat pantai ni? Tengok betapa tercemarnya pantai yang indah tadi tu. Ini cikgu, siapa yang buang sampah ni? Kenapa nampak tadi kalau kita tengok perbandingan pemandangan yang cukup cantik. Bila ada sampah sarap macam ni, haish, handai yo. Mengganggu. Sangat cikgu. Rasa nak pergi tak? Tak kot. Tak kan? Tengok dari jauh pun dah macam, lalat. Betul. Jadi sampai hatinya, kenapa buat macam ni kepada alam kita? Ya. Tengok pula apa dah jadi dekat taman kita yang bersih tadi, Akmal. Cikgu, mana yang budak-budak main tadi tu cikgu? Dah tak boleh main. Apabila kita tidak menjaga kebersihan dan tak jaga kebersihan alam sekitar, mencemarkannya dengan sampah-sampah sisa pekerjaan yang banyak ni, apa akan jadi pada kanak-kanak? Kanak-kanak tidak akan bermain di taman permainan. Ya. Dan kedua juga, ini yang paling penting sebenarnya, akan membahayakan kanak-kanak itu dengan penyakit-penyakit dan sebagainya cikgu kan. Tengok lalat yang berterbangan tu bawa penyakit tu. Mana cikgu? Lalat? Lengok, ini lalat. Cantik sangat lalatnya. Comel sangat lalat tu cikgu. Itulah. Tengoklah macam mana perbandingan daripada yang bersih kepada yang tercemar tadi. Apabila kita tidak menjaga kebersihan, maka tercemarlah kawasan di sekeliling kita. Dan apa yang kita nak tinggalkan untuk anak-anak kita nanti? Takkan kita nak tinggalkan dengan sampah sarap macam tu? Takkan kita nak tinggalkan masa depan mereka dengan benda-benda yang tercemar ni? Betul cikgu. Jadi bagaimanakah caranya untuk kita mengelakkan pencemaran ini? Macam mana? Itulah. Sebab itulah kita semula. Ya, kita kenalah buat reduce. Pengurangan. Betul. Kurangkan bahan-bahan. Maksudnya kita tak payah guna bahan yang tak perlu. Gunakan secukupnya. Betul. Itulah. Saya pun nak membersihkan kawasan-kawasan saya ni supaya hanya barang-barang yang saya perlukan sahaja ada di sini. Tapi kalau saya nampak dekat atas meja cikgu tu, saya nampak ada itu yang tempat telur tu kan? Betul cikgu? Betul. Lepas tu saya tengok ada ikan bilis dan sebagainya. Ini itulah semua bahan guna semula kan. Allah benar ya. Orang yang baru mengemas rumah tu. Cikgu, ini siapa pula ni cikgu? Cikgu Alfian. Yeah. Cikgu Alfian, jangan block kamera saya Cikgu Alfian. Cikgu kesal sikit cikgu. Saya lambat sikit sebab hari ni saya terpaksa kemas rumah lah. Rumah saya dah bersepah dah kan. So inilah hasilnya. Cikgu Zuri, apa yang saya boleh buat dengan barang-barang yang saya bawa ni Cikgu Zuri? Allahu Akbar. Tengok Silakan, sikit. cikgu. Banyaknya. Barang-barang ni adalah barang-barang yang boleh kita semula yang Cikgu Pian nak buang. Cikgu, ini bukan yang robot tadi ke? Suara sama ke? Suara siapa? Suara sama ke? Cuba cakap sikit lebih kurang lah. Hai, saya robot. Sama lah tu. Betul lah tu. Betul lah. Inilah Okey, jadi kita ada misi hari ni. Ya. Okey, cikgu. Macam mana kita nak gunakan ataupun nak selamatkan barang-barang yang saya ada ni? Baiklah. Barang-barang yang ada ni, dia adalah merupakan beberapa kategori barang-barang kita semula yang kita boleh asingkan. Jadi sekarang ni misi kita ialah untuk buat pengasingan.
Yes, itu misi kita hari ini. Ya. Okey, pengasingan tu macam mana Pengasingan pula tu, cikgu kita nak buat? Kita nak mangsakan Akmal sebenarnya. Okey. Cikgu, Sasaran kita. Sasaran kita. Kejap, dalam RO tak ada pun. Akmal jadi mangsa kat sini. Surprise. Mana ni cikgu? Sebab Dekat tak ada. Akmal dia suka mangsakan orang kan. Kali ni kita dua orang nak Di mangsakan depan dia. Akmal ada satu kotak besar yang ada barang-barang kita semula yang kita boleh gunakan semula. Baik. Dan ada label. Okey, jadi tugasan Akmal ialah untuk mengasingkan barangan yang ada dalam kotak itu untuk dikitar ataupun digunakan semula. Okey. Okey, dah Boleh. bersedia? Sudah cikgu. Ini Okey. untuk kawan-kawan kita yang berada di rumah yang sedang menyaksikan ini. Jom kita buat sama-sama. Okey, Akmal. Okey. Kita akan Okey, ada kaca, plastik, kertas, tin. Okey. kita akan asingkan ikut kategori. asingkan ikut kategori. Boleh cikgu. Baik, macam seperti mana cikgu Alfred katakan tadi, kita akan mengasingkan. Di depan ini kita ada apa ni cikgu? Kita ada kaca, Ada kita ada plastik, kita ada kertas dan juga tin. Tin. Ya. Okey, ini antaranya. Okey, jadi kita nak mengasingkan barang-barang rumah cikgu Alfian yang pindah rumah ke cikgu? Saya kemas rumah PKP ni kan ada banyak masa terluang, kita tak boleh keluar. Jadi saya kemas rumah. Tapi sikit sangat rumah cikgu beli barang ni. Dia sentiasa kemas rumah dia bersih. Okey. Okey. Baik. Jadi sekarang Mari, ni kita Akmal. boleh mulakan cikgu? Boleh, silakan. Mulakan sekarang. Okey, kalau dekat sini kita ada botol minuman. Okey, kita ada botol minuman plastik. Jadi, ialah? Yang ini pun ada juga. Ya. Dan ini pun ada juga. Kita ambil semua ke atau hanya satu saja cikgu? Ambil satu saja. Satu sahaja. Okey, jadi kalau botol minuman ini yang berjeniskan plastik, Betul. kita nak letak dekat mana kawan-kawan? Sebut cantik plastik. Plastik. Okey. Betul. Mana plastik cikgu? Okey, plastik dekat Yang dekat sini. nombor 2. Akmal. Nombor Okey. 2. Ya, nombor Okey, dua. kita letakkan plastik. Akmal di sini salah. Akmal. Betul. Okey, plastik baik. betul. Lepas tu Seterusnya cikgu, ada ini. Apa ni kawan-kawan? nampak tak Mhm. apa cikgu buat ni? Kita ada kaca cikgu. Jadi Jadi kaca. kita boleh letakkan dalam kategori kaca. Kaca. Silakan cikgu. Okey, Kaca kaca, di tepi sana. sekali. Oh, yang ini. Ya. Okey, baik-baik kaca. Baik. Seterusnya kalau saya dapat lihat kat sini ada lagi ini dia. Tin aluminium. Ya. Okey, tin aluminium jadi kita boleh letakkan di Di- tempat yang betul lah, Ya. iaitu aluminium. Silakan Tin. cikgu. Okey, di kategori tin. Tin. Ya. Okey, yang nombor 3 tu apa Akhir cikgu? sekali ialah Kertas. 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 Pilihlah apa yang kertas ada di Kalau situ. kertas, RO saya cikgu. Okey, ini dia. Kita ada kertas dekat sini. Ui, ini surat cinta cikgu Alfian ni. Jangan pecah rahsia. Kepada abang. Okey, jadi kita letakkan jadi di kertas. kertas itu. Sebenarnya banyak dekat dalam ni. Ini pun kertas. Kertas. Cikgu, kalau yang ni apa Yang ini ni pun- apa sebenarnya kita nak kategorikan? Akmal teka. Saya rasa ini kita boleh letak dalam kertas juga. Ya, betul Akmal. Betul. Ini Yang ini. adalah kertas tempat telur. Tempat telur, tempat letak telur kan? Betul. Okey, baik. Jadi dah siap ke cikgu? Dah siaplah. Kita dah mengasingkan bahan-bahan kita yang boleh dikitarkan semula. Jadi bahan-bahan yang boleh dikitarkan semula ni macam-macam kita boleh buat. Betul. Antaranya cikgu, mungkin cikgu boleh kongsikan. Contoh macam saya. Dekat rumah saya, ni bekas kuih raya. Oh, okey. Bila dah habis saya tak buang. Okey. Saya jadikan dia bekas untuk letak barang-barang masakan. Contohnya rempah, ikan bilis, macam-macam yang kita boleh letak. Belacan. Kacang tanah, belacan. Dan bekas ini juga daripada kaca, kita boleh gunakan juga. Tak perlu buang. Jadi kita tak membazir bahan. Kita menggunakan semula dan kita mengelakkan daripada ia menjadi bahan yang mencemarkan alam sekitar. Betul, sangat betul. Ya. Kalau nampak di sebelah kanan, Akmal ada banyak hasil yang dihasilkan oleh murid. Kan ada juga yang kami buat sendiri, semuanya daripada bahan guna semula ataupun bahan kita semula. Akmal nampak di taman saya. Mana Ni taman taman cikgu? rumah saya. Yang itu cikgu? Ni taman rumah saya ni. Oh, cikgu siapa Jadi- yang ada gambar budak kecil tu cikgu? Anak cikgu ke? Bukan. Bukan. Okey, mungkin Okey. apa yang cikgu nak kongsikan Ini mengenai taman itu? adalah taman rumah saya yang mana ianya menggunakan bahan-bahan kita semula. Contohnya seperti apa, cikgu? tayar. Okey, tayar. Tayar digital semula menjadi perhiasan. Siput ni, comel kan? Itu siput cikgu? Ya.
Oh. Nampak benda lain kan? Bukan. Saya tak nampak macam siput, cikgu. Tapi yelah, itu siput ya. Ni Itu siput, siput Akmal. kawan-kawan. Okey, Akmal, kalau nampak kat depan mata kita yang terbentang ni, ini adalah tikar yang dihasilkan secara inovatif menggunakan straw. Straw ataupun penyeduh minuman. Yang ini dihasilkan oleh masyarakat kampung orang asli Sayung Pinang. Yang ini cikgu Wah. Sangat inovatif. Daripada straw ni ataupun penyeduh minuman ni kita dah minum, kita buang. Ada lagi banyak cara yang kita boleh gunakan. Contohnya yang ni. Ya, sebab saya tahu cikgu kalau kita nak recycle straw itu memakan masa yang cukup lama. Betul. 100 tahun. 100 tahun. Betul. Oh, sebab itulah kalau saya pergi mana-mana dah tak bagi straw. Betul. Yang mana kita menyahut kan. Betul. Untuk tidak perlu pakai straw. Saya tahu nak kita semula penyedut minuman ini ataupun straw mengambil masa selama 100 tahun. Lama cikgu. Kita jangka hayat kita pun belum tentu selama itu. Benar. Kan? Betul cikgu. Okey, apa lagi cikgu ingin kongsikan kepada kami semua cikgu? Jadi macam barang-barang contohnya ini kan Apa ni tempat tempat apa? ini penyodok. Penyodok Pandai. sampah. Jangan dibuang bekas plastik tu. Buatlah tempat penyodok sampah. Terbuat daripada orang kampung panggil gelen. Gelen. Betul, gelen. Okey. Jadi yang ini pun daripada Comel ni cikgu. comel kan. Bekas apa tu? Sabun basuh baju. Betul. Pandai, 10 markah. Yeah. Itu Dan dia. macam-macam lagi boleh buat ni pasu bunga. Itu pasal bunga cikgu. Ya. Daripada bekas minyak terpakai. Okey, cikgu mungkin cikgu boleh kongsikan yang tadinya ada siput tadi tu cikgu. Siput ni. Mungkin cikgu boleh angkat ke cikgu? Ke berat cikgu? Berat cikgu? Akmal. Angkat 2 orang boleh. Tak apalah. Okey, siput ni ia adalah merupakan tayar yang mana dipotong membentuk siput. Kerjanya agak renyah jugalah. Rumit jugalah. Rumit untuk menghasilkannya. Ini dia. Oh, baru saya nampak siput tu cikgu. Ya, ni siput. Cikgu, daripada sini saya nampak macam belut pun ada cikgu. Ni siput ni. Cantik. Itu dia punya Jadi kepala. proses nak menjadikan siput ni agak sukar jugalah. Baik. Sebab tayar ni pun dah keras kan? Betul. Yap. Okey, nampak tak daripada tayar tu daripada kita buang saja, sebenarnya kita boleh recycle cikgu kan? Ya, betul. Okey, baik. Daripada cikgu Alfian sendiri? Jadi apa sahaja yang ada di persekitaran kita ni sebenarnya sangat bermanfaat. Jadi kita jangan sia-siakan, kita gunakan apa yang ada, jangan membazir dan gunakan sedikit kreativiti supaya bahan-bahan tersebut boleh digunakan semula. Okey, baik cikgu. Dan seperti mana yang cikgu ada perkatakan tadi, nampak kita sebenarnya boleh mengkategorikan kan barang-barang yang kita nak kita semula seperti kaca, ada plastik, ada tin dan juga kertas cikgu kan. Betul. Dan saya ada nampak dekat depan tu warna yang berbeza cikgu. Itu rahsia kita simpan rahsia kita. Itu nanti ya. Ada rahsia. Itu ada rahsia. Tapi kawan-kawan, apa yang cikgu ada kongsikan tadi, nampak tak? Kita sebenarnya ada, kalau kita pergi tengok rumah kita lah kan. Betul. Banyak bahan-bahan yang kita boleh kita semula. Contohnya, ini adalah salah satu bahan yang orang kata setiap rumah mesti ada lah ini. Mesti ada. Apa ni kawan-kawan? Betul, tempat letak telur tu. Ini kita boleh letakkan dekat mana tadi? Macam kertas. Kita Dekat boleh sini. asingkan ikut Betul. kategori. Betul. Lepas tu kita juga macam ada ini apa? Kategori apa ni kawan-kawan? Ini apa? Kaca. Cikgu, diorang cakap kaca, cikgu. Bukan, ini bukan kaca kawan-kawan. Ini apa? Kertas juga. Ini dia. Jadi kita boleh letakkan di mana di kategori kertas dan selebihnya lah kita ada kaca, kita ada tin aluminium dan juga macam-macam lagi. Ini plastik ni. Selalu cikgu saya nampak sangat plastik ni buang-buang macam tu je. Betul. Ini sebenarnya bukanlah sebab saya baru kahwin kan. Jadi tahulah banyak manfaat plastik ni. Betul. Bukan saja banyaklah boleh buat cikgu. Betul. Plastik ni kita simpan dekat dalam rumah dan kita boleh gunakan berulang-ulang kali. Betul. Ya. Dan mungkin cikgu boleh kongsikan apa antara kesilapan yang sering kali mungkin ada di kalangan kita ni, kesalahan apabila diorang nak kita semula ni. Adakah mungkin diorang tak kategorikan ke ataupun dia rasa bahan ni macam bukan kita semula tetapi kita semula.
Sebenarnya apabila kita di rumah, kita tak membuat pengasingan bahan. Jadi bahan tu kita buang sebagai satu kelompok sisa pepejal yang dalam satu plastik. Jadi apabila ianya berlaku, proses untuk kita semula tu tak boleh nak dijalankan. Betul. Jadinya sampah-sampah yang bercampur ni akan dibawa ke tempat pelupusan sampah dan ianya makin bertambah. Tetapi apabila kita buat pengasingan seperti kertas, tin, plastik dan kaca, kita boleh bawa ke tempat pemprosesan. Ya. Okey, untuk pengetahuan Akmal, sampah-sampah sarap yang kita hasilkan ni, okey, contohnya kaca, plastik, bila kita kategorikan, kita boleh hantar ke pusat kitar semula. Betul. Tapi apa yang akan berlaku dengan sampah-sampah makanan kita? Macam ikan, lebihan ayam, nasi dan sebagainya. Sisa makanan. Okey, yang itu disebut sebagai sisa domestik. Okey, sisa domestik ni kita masukkan dalam tong yang telah disediakan. Kemudian tong itu akan diambil dan dihantar ke pusat pelupusan sampah. Itu dia antaranya cikgu kan. Betul. Sebab itulah pentingnya kita buat pengasingan supaya memudahkan proses untuk kita hantar bahan-bahan yang boleh dikitar semula dengan sisa makanan yang tak digunakan tadi. Jadi menjadi tanggungjawab kita lah untuk membuat pengasingan dan juga kita boleh kitar semula. Contohnya macam tayar dekat belakang Cikgu Alfian tu adalah bahan yang saya ambil daripada orang kampung sekolah saya. Ibu anak murid saya ni memang rajin kitar semula. Dia menjadikan barang-barang kitar semula tu sebagai bahan-bahan perhiasan yang mana diletakkan di rumah-rumahnya. Itu dia antara salah jadi satu memang contoh. cantik rumah dia dengan tayar, ada pasu bunga yang cantik. Memang menarik rumah dia. So, kalau kita boleh lihat kat sini dia tulis apa? Thank you frontliners. Ya. Ini adalah salah satu manifestasi dia untuk menggambarkan rasa terima kasih kepada frontliners kita. Nampak dia buat replika COVID kan? Betul. Kalau pergi dekat Kampung Pematang Duku dekat tempat saya tu, memang kita akan jumpa rumah dia. Memang cantik hiasannya. Yang ini bukan ada satu je. Dekat tiang rumah tu ada. Setiap satu tiang rumah tu. Baik, jadi dengan itu kita akan pergi ke rumah anak murid cikgu tu. Okey, jadi pendengar semua kita berhenti dahulu. Tahukah anda sisa pepejal yang telah diasingkan dan boleh dikitar semula akan dihantar ke pusat kitar semula. Sisa pepejal yang tidak boleh digunakan lagi seperti sisa domestik akan dihantar ke pusat pelupusan sampah. Okey, masih lagi menyaksikan Mahir bersama dengan saya Akmal Nazir dengan bersama dengan mana robot tadi Cikgu Alfian dan juga Cikgu Zuriana kita. Baik, tadi kita dah bercakap mengenai apa antara bahan-bahan yang kita boleh kitar semula dan kita boleh kategorikan kitar semula tersebut. Bahan-bahannya kan seperti apa? Plastik, tin, kertas dan juga kaca. Dan macam tadi Akmal dia tanyakan kepada cikgu tadi, cikgu, yang tong-tong ada warna oranye, ada warna biru, ada warna hijau. Apa fungsi sebenarnya tong-tong tersebut dan kenapa kita kena membezakan tong itu kan dengan 3 jenis warna? Sebab itulah sekarang ini Cikgu Alfian, sila terangkan kepada kami semua kenapa kita kena tong ni ada 3 jenis warna, cikgu? Okey, kalau murid-murid dulu ingat, kita ada satu kempen, dia adalah nyanyi coklat untuk kaca, biru kertas punya, tin untuk jingga dan plastik juga. Okey, tapi sebenarnya mesej yang nak disampaikan ialah setiap sampah, kategori sampah kita boleh kategorikan ikut warna tong sampah. Okey. Supaya memudahkan pengurusan sampah ataupun sisa pepejal tersebut untuk dihantar ke pusat kita semula. Okey. Tapi jangan risau, bila dekat rumah tak ada pun tong sampah macam ni yang warna-warni ni kan. So jangan risau sebab kita boleh labelkan, kita boleh tulis dekat dekat kita punya tong sampah tu. Contohnya macam ni. Okey, ini bukanlah warna yang telah pun di-standardkan. Contohnya hijau ni untuk tin. Sebenarnya ini sebagai panduan supaya kita tahu dan memudahkan
pengasingan. Okey. So bila dekat rumah kita ada tadi macam sampah-sampah yang cikgu bawa tu, ada kaca, ada kertas, ada aluminium, ada ataupun tin dan sebagainya. Jadi kita susunkan ikut kategori. Okey. Contohnya kalau tin dan plastik kita boleh satukan dalam satu bekas. Contoh macam dalam bekas ni kita simpan tin dan plastik. Tin dan plastik. Okay. Yang ni kita letakkan kaca. Yang ni kita letakkan kertas. Kalau tak ada tong sampah pun tak apa, jangan risau. Kita boleh gunakan plastik itu sendiri. Sama ada kalau kita kan ada plastik macam-macam warna kan. Ada orange, ada putih, ada kuning, biru. So yang merah tu kita satukan. Sebabnya secara fizikal bila dalam tu ada sampah plastik kita tahu dalamnya plastik. Itu memudahkan untuk proses kitar semula. Maksudnya dekat sini cikgu tak semestinya kita kena ikut warna jugalah. Betul. Kalau jingga tu mesti untuk kaca saja. Betul. Kalau warna biru hanya untuk kertas saja. Itu sebagai panduan untuk memudahkan kita buat kategori. Okey, seterusnya cikgu. Okey, saya rasa Akmal dengan murid-murid pun dah faham tentang pengasingan ini. Jadi bila dah siapkan ni, kita dah siap kategorikan ni, apa yang akan berlaku dekat rumah kita tu nanti akan ada lori kitar semula datang ambil. So dia orang akan bawa ke pusat kitar semula ataupun kita sendiri boleh hantar dekat pusat kitar semula. Betul. So yang sampah-sampah domestik yang kita hasilkan tu kita akan letakkan dalam satu bekas supaya orang kata pemandu ataupun lori sampah mudah nak ambil dan terus hantar ke pusat pelepasan sampah. Okey, Cikgu Zuriana, saya rasa kita ada satu aktiviti yang menarik untuk kita buli Akmal. Lagi ke? Tapi saya nak bagi satu hadiah istimewa dulu untuk Akmal. Wah. Tapi sebelum tu kita simpan dulu tong kita. Tengok ada apa ni? Dia harap-haraplah nasi ayam. Nasi Tengok ayam nasi ayam ke apa? Nasi ayam dalam ni. Ada nasi ayam dalam ni. Nampak? Cikgu, saya perasan kan kita ada macam stiker, ada ribbon, ada gunting. Kita nak buat apa sebenarnya cikgu? Okey, itulah rahsia kita buat aktiviti kita hari ini. Okey, kalau diperhatikan semua orang ada kotak istimewa. Cikgu pun ada? Saya pun ada, Cikgu Zuriana pun ada. Jom kita buka. Okey, Akmal main ngelak dia dah buka dulu. Okey, Cikgu Alfian. Nasi apa tu? Nasi daging. Tahu nasi lapar kan? Nasi kerabu. Nasi kerabu. Okey, sebenarnya kotak ni mengandung ni bahan-bahan yang kita akan gunakan untuk menghasilkan kraft. Okey, Cikgu Zuriana, saya rasa nak bagi Cikgu Zuriana buat bingkai gambar. Boleh? Bingkai gambar, boleh. Akmal kita bagi dia senang kita buat penanda buku. Penanda buku? Boleh? Senang sangat cikgu. Senang Tapi sangat. boleh. Tapi saya punya penanda buku ni memang limited lah orang kata. Special edition. Special edition. Ya, daripada Okey, saya. jom kita mulakan aktiviti kita. Okey, saya pula akan buat bekas pensel menggunakan botol plastik. Baik. Okey, Akmal gunakan kertas dan Cikgu Zuriana pun gunakan kertas. Ya, saya guna kertas. Ini kita tengok siapa yang paling cantik ke, siapa paling cepat siap ke atau macam mana cikgu? Okey, ini alright. Okey, kita akan- kalau murid-murid menggunakan pisau untuk memotong, pastikan berada di bawah pengawasan ibu bapa. Sebab pisau ini antara barang ataupun peralatan yang tajam. Okey, jadi kena minta bantuan daripada ibu bapa ataupun orang yang lebih dewasa. Okey, saya akan buat penanda buku cikgu Baik, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Saya dah siapkan yang ini. Tadi botol plastik tu kita potong. Potong dua macam ni. Saya guna kotak kertas. Okey. Lepas tu kita boleh gunakan bahan-bahan yang sedia ada dekat rumah ni untuk buat hiasan. Okey. Cikgu, mungkin cikgu boleh tunjukkan kepada ni kawan-kawan kita semua kat rumah tu. Mungkin ada yang sedang baru menyaksikan Mahir. Cikgu Alfian buat apa tu Cikgu Alfian? Ada ribbon tengah-tengah semua tu. Tengah hasilkan satu produk yang menggunakan bahan kitar semula ataupun bahan guna semula yang ada di rumah. Cikgu Alfian gunakan botol.
untuk plastik ni, Cikgu Zuriana gunakan kertas Saya gunakan dan kertas. Akmal pun juga gunakan kertas. Ya, Okey. jadi Bang Mal Jadi Abang Akmal buat ini dia penanda buku. Jadi sebenarnya kawan-kawan pun boleh buat juga tahu penanda buku ni. Cari saja mungkin kotak-kotak bijirin kan. Betul. Kotak-kotak cereal yang dah habis tu, potong macam ni. Lepas tu kita boleh buat penanda buku dan kita tebuklah lubang kat sini. Tapi pastikan mintalah abang ke, kakak ke, mungkin ataupun mak ayah ke kan untuk mengawasi dan juga membantu kawan-kawan semua dekat rumah apabila membuat barang-barang recycle ini. Jadi macam Cikgu Zuriana, mungkin Akmal. lagi sekali boleh terangkan kepada kawan-kawan tu. Cikgu Zuriana tu buat apa pula tiba-tiba ada Tiba-tiba kan? ada telur pula, ada bekas telur. Oh, tahu Saya chef. Oh, ya. Mungkin Okey. cikgu boleh kongsikan dekat kawan-kawan tu. Baik adik-adik. Macam tadi Akmal Rashid sebut bekas telur. Kan besar bekas telur tu. Betul? Tapi setiap rongga bekas telur tu kita boleh potongkan dia dan kita boleh jadikan dia bunga macam ni. Potong. Okey. Dan kita boleh bentukkan dia menjadi bunga. Okey. Kita boleh jadikan pelbagai jenis bunga. Pelbagai jenis bunga kita boleh jadikan dia dan kita boleh cat supaya dia menjadi bunga yang berwarna-warni. Okey. Sangat cantik. menarik. Jadi kita boleh buat frame sendiri. Jadi kita punya frame ni kita boleh hasilkan daripada bahan-bahan apa? Baman Kita semula. Ya, Ya, bahan-bahan kita semula. Tapi cikgu, mesti kawan-kawan pun akan bertanyakan, bekas telur tu kita nak gam tu mesti bukan pakai gam biasa kan? Yalah. Dia pakai gam apa? Sebab saya tengok ada hot glue gun. Ya. Okey. glue gun. Untuk kita melekatkan bekas telur kita kepada kotak ni, kita boleh guna double sided tape. Boleh. Okey. Okey, macam saya nak mengekalkan dia supaya lama, tahan lama, saya gunakan hot glue gun ni. Okey, jadi saya akan tembakkan pada bunga ni supaya dia melekat dengan kuat ni Akmal. Tengok. Kuat ni. Bawa ke mana-mana pun tak jatuh. Ya. Bawa dalam beg pun tak gugur. Tak gugur cikgu ya? Tak gugur. Tak gugur. Tapi pastikan tau, kalau nak guna hot glue gun itu ataupun gam panas itu, gam panas itu, kalau boleh minta tolong abang atau kakak ataupun ibu bapa untuk gamkan bekas telur tersebut pada betul. tempat yang kita nak buat apa? Frame gambar. Menarik ni frame-nya. Ya. Kita boleh jadikan dia frame gambar ataupun kita boleh jadikan dia sebagai kad. Okey. Kalau Akmal nak buatkan kad bagi kepada isteri tersayang, boleh tulis dekat sini kepada isteri yang ku cintai. Ya. Tampalkan gambar. Cikgu macam kenal lah isteri saya siapa kan? Kita boleh tengok lepas ni Cikgu Fian. Kita boleh tengok. Tapi dia tak diam, Cikgu Alfian dah berjaya siapkan bekas pensel. Wah, lajunya cikgu. Okey, nampak tadi kosong, Cikgu dah hiaskan. Ada 3 sekawan. Saya, Akmal dan Cikgu Zuriana. Okey, so kita boleh simpan pembaris, pensel, gam dan sebagainya supaya peralatan kita lebih kemas. Ya. Cikgu, macam mana cikgu ada warna-warnakan dekat tu? Cikgu pakai apa cikgu? Kertas ke apa? Okey, tadi kan kita dah hasilkan, kita dah potong botol minuman yang kita dah gunakan ni. Okey. So sebenarnya botol ni pun dah cantik. Kalau kita ada spray colour, kita boleh minta tolong abang ataupun ayah kita ataupun mak kita untuk warnakan spray. Tapi cikgu tak ada, so cikgu boleh gunakan kertas warna. Ada banyak kertas warna, pilihan kertas warna yang ada. So kalau nak lagi kreatif, mungkin boleh letakkan ribbon, tampalkan stiker dan sebagainya. Macam ni kan. Ataupun mungkin kita boleh letak apa, glitters. Ya, betul. Barulah berkelip-kelip. Menarik sungguh glitters tu. Ya. Okey, sementara cikgu ni, Cikgu Alfian. Cikgu Alfian dah siap ke sebenarnya tu? Oh, dah siap dah, cuma nak tambahkan lagi supaya lebih cantik. Kita nak tengok Akmal punya ada? Saya dah siap dah sebenarnya. Nampak mesti kawan-kawan pelik kan? Abang Akmal tu cakap, jalan tak kerja pun. Jalan tak kerja. Tangan tak jalan pun, jalan tak kerja. Tangan tak jalan pun,
Siapa cakap? Abang Akmal punya dah siap tau. Abang Akmal dah siapkan ada dalam 3-4. Tapi nanti Abang Akmal akan tunjukkanlah macam mana. Boleh, saya tak sabar nak tengok. Iya. Wah, tiba-tiba jadi abang pula. Okey. Cikgu Suryana. Macam mana tu kat sana? Perlukan bantuan ke? Saya sebab saya ni macam berlakon jadi kanak-kanak kecil. Kanak-kanak kecil kan memang suka sangat dengan stiker. Obses dengan stiker. Ya, anak saya nombor 8 tu cikgu. Ya. Dia suka sangat tampal-tampal stiker kat badan dia. Anak nombor 8. Jadi Akmal, lepas ni nak mengelakkan dia daripada tampal dekat badan, ajar dia buat frame. Betul. Tampal di tempat yang sepatutnya. Ya, tampal di tempat sepatutnya. Yeah. Kertas yang terbuang ni boleh jadikan dia sebagai buku kita semula. Betul. Ajar dia tampal dalam buku kita semula tu. Yeah. Jangan tampal merata-rata sebab saya ada pengalaman dulu masa pergi sembahyang Jumaat. Okey. Anak saya tampal. Cikgu dah kahwin juga? Dah. Anak saya dia tampal stiker tu dekat merata-rata. Okey. Dan saya nak pergi sembahyang Jumaat, saya tak perasan stiker tu ada dekat kain lekat saya. Saya tak tahu macam mana jemaah belakang saya boleh sembahyang tengok ada kartun Frozen. Sebenarnya yang tegur cikgu tu adalah saya sebenarnya. Ya, cikgu. Saya perasan bila dah sampai kat rumah baru saya perasan. Ya, itu ya kawan-kawan semua, adik-adik semua kat rumah. Tak ada masalah kita nak tampal-tampal stiker. Betul. Tapi pastikan tampal stiker tu kat tempat yang sepatutnya lah. Kan? Supaya bila kita tampal tu nampak cantik. Betul. Dan jangan tampal kat dinding. Nanti kan mak kejar kan. Tampallah di tempat yang sepatutnya. Contohnya macam penanda buku ataupun frame gambar, bekas pensel dan sebagainya. Nampak tak Cikgu Suryana punya? Cantik tak? Siap dah. Sangat menarik. Jadi bayangkan apa yang kita boleh buat dengan barang-barang kita semula ni. Jadi kita boleh menyelamatkan alam kita. Betul itu. Dan saya rasa kan cikgu, kita semula ni kan kita kena bermula daripada bawah. Ataupun daripada orang kecil lagi supaya kita kena bagi pendedahan. Sebab apabila mereka mulakan kita semula ini sampai ke besar dia orang akan lakukan kan perkara yang cukup mulia ini. Okey, dah siap semua? Dah? Okey, kita nak tunjuk dulu daripada Cikgu Suryana dengan frame gambarnya. Cikgu, angkat sikit. Ya, frame gambar cantik kan? Frame gambar ni menggunakan bahan daripada bekas telur dan juga kotak. Ya. Kotak kertas. Baik. Okey, tengok. Ini dia. Cantik dan menarik. Berwarna-warni. Kalau nak lebih menarik lagi, cat. Pun boleh. Cat pakai watercolor ataupun kita nak crayon pun tak ada masalah. Okey, daripada Cikgu Alfian pula seterusnya. Okey, ini adalah hasil yang cikgu dah berjaya hasilkan buat daripada botol yang ni. Okey, cikgu botol minuman. Botol minuman ni daripada buang-buang. So, kita boleh gunakan untuk letak bekas pensel. Lagipun aktiviti macam ni sangat bagus untuk aktiviti keluarga. Kan betul. Sepanjang PKP ni kita ada banyak masa terluang, kat rumah pun ada banyak bahan yang kita boleh gunakan. Jadi inilah antara aktiviti yang kita boleh gunakan ataupun aktiviti yang kita boleh jalankan. Okey, jadi kita nak bertirai dulu. Abang kau pergi mana? Baru nak mengelak. Mengelak je kerjanya. Ini abang punya tahu abang tunjuk. Nah. Nampak ni? Bintang. Nampak? Ada bintang-bintang di langit, ada bunga-bunga, ada ribbon. Pandai Abang Akmal lukis bunga tu. Cuba kita try tengok. Boleh tak kita gunakan penanda buku tu sebagai penanda? Ya. Sebenarnya saya bukan buat satu, saya ada buat dua. Wah, patutlah senyap-senyap. Rupanya banyak yang dihasilkan. Dia menyuruh dekat mana Cikgu Pian buat benda tu. Jadi kita boleh letakkan dekat sini. Dan tujuannya untuk menandakan muka surat mana yang kita baca. Jadi siaplah penanda buku macam ni. Nampak? Cantik. Okey. Baik, terima kasih cikgu. Kita dah buat dah kan. Saya rasa satu amalan yang cukup mulia ini. Tapi dengan lepas ni kita akan buat lagi kan? Boleh? Dengar kata ada robot kembali lagi. Betul, tadi dia hilang saya rasa sebab dia ada misi alam sekitar. Tapi saya nak minta maaf sebab saya perlu balik dulu. Saya nak kemas rumah tadi tak siap. Jadi kita nak bertirai dulu. Kawan-kawan semua jangan ke mana.
Ramzari. Hai, saya Izara Camelia. Hari ini kami nak buat penanda buku dari bahan kita semula. Cantiknya kawan-kawan buat. Bagilah dekat Abang Akmal. Boleh ke? Nanti hantar, right? Okey, masih lagi menyaksikan bersama dengan saya Akmal Nazri di dalam... Cikgu? Ini tiba-tiba robot ada ni. Robot bijak. Robot bijak. Apa khabar? Robot bijak. Cikgu, saya daripada awal tadi saya teringin macam manalah kalau robot tu kan, kalau saya gelitikkan dia. Saya cuba kejap. Jangan. Jangan. Nanti robot naik ke atas nanti. Nanti robot terbang. Terbang dia. Okey, baik. Jadi cikgu, Okey. jom kita nak kongsikan apa lagi dengan kawan-kawan kita yang ada dekat rumah tu. Silakan. Okey, baiklah adik-adik semua. Kalau tengok pada paparan televisyen, kita akan nampak QR code. Ini dia. Ya. QR code tu boleh diimbas untuk menjawab soalan kuis. Alright. Jadi kepada kawan-kawan semua, kalau ada telefon bimbit, boleh imbas kod QR sekarang untuk nak jawab soalan kuis. Kalau tak ada, boleh minta telefon dekat abang ke, kakak ke, atau dekat ibu bapa kata, "Mak, nak pinjam telefon sekejap. Ini dekat Didik TV ni, cikgu tu suruh imbas kod QR nak jawab soalan kuis." Ya, nak tahu apa yang dia dapat daripada tadi bersama dengan kita ni, Akmal. Sebab kalau menang kan, Mak, kita dapat menang bawa balik robot. Berebut orang. Berebut. Okey, cikgu. Silakan. Okey, baiklah, Akmal. Sekarang ni kita nak main satu permainan dengan robot. Tengok tak? Dia pegang apa? Dengan robot? Ya. Okey. Boleh, cikgu? Ambil satu sampul. Baik. Ambil satu Okey. Saya ambil warna kuning ni. Okey, cikgu. Silakan. Akmal yang buka. Kan hari ni kita nak kenakan Akmal. Nak kenakan saya. Tunggu sekejap robot. Okey. Jadi saya akan buka, cikgu. Ya. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bacakan. Baca. Okey. Kita ada di manakah bahan kita semula diproses? Dekat mana kawan-kawan? Tahu tak? Adakah A. Rumah Cikgu Alfian? B. Rumah Cikgu Zuriana? C. Dekat mana lagi cikgu ada? Tempat kita semula. Tempat kita semula. Tempat pemprosesan bahan kita semula. Jadi macam mana mereka nak jawab ni, cikgu? Boleh jawab di rumah, baca buku. Kan ada imbas QR tadi. Betul. Jadi siapa yang dah imbas QR tadi, boleh kita jawab sama-sama. Imbas sekarang kod QR ni untuk jawab soalan kuis yang Abang Akmal bagi tadi. Di manakah bahan kita semula diproses? Kat mana? Okey. Okey, cuba. Soalan seterusnya. Ya. Sila ambil soalan satu. seterusnya. Oops. Okey. Alright. Baik. Ini soalan seterusnya. Okey. Apakah maksud 3R? Sila jawab. Sila apa? Dah ajar dah. Saya jawab. Ya. 3R. Relax, respond. Itu 3R itu lah. show 3R. Itu 3R dulu. 3R ni adalah R tu apa? Reuse. Betul. Yang kedua, recycle dan juga reduce. Ya. Kalau ikut susunannya ialah reduce, reuse dan recycle. Okey, baik. Soalan seterusnya boleh, cikgu? Kita nak bacalah. Boleh, cikgu. Kita baca ya. Okey, kita baca apa, cikgu? Baiklah, Akmal. Okey. Cuba baca ni.
Okey. F-I-V-K-I-R. Fikir dulu sebelum buang. Wah. Fikir dulu sebelum buang. Aku ni siap Anda menyanyi. bijak. Ya. Bijak boleh jadi robot bijak. Okey. Yang kedua. Seterusnya. S-S-A-Y-A-N-G ngi sayangi alam sekitar kita. Jadi sayangi alam Sekitar kita. kita. Yang ketiga, apa yang kita kena buat? Apa dia robot? Kalau robot bijak, cuba robot bacakan. Jom asingkan sisa pejal. Pandai robot. Okey, wah, baik. Jadi terima kasih kepada Cikgu Zuriana dan juga Cikgu Alfian. Dan kita pun dah sampai di hujungnya, Cikgu. Ingat apa yang Cikgu cakap, sentiasalah kita semulakan. Okey. Ingat 3R, Cikgu. Ya, dan kita juga di prasekolah ada buku modul 3R yang boleh didapati di laman web BPK. Okey, Ya. baik. Ini dia, Cikgu. Ini bukunya. Alright, jadi kepada anda semua, kepada kawan-kawan, terima kasih banyak-banyak kerana telah setia bersama dengan kami. Apa? Nak tengok robot ni siapa dekat dalam? Boleh ke robot? Cikgu macam bagi ekspresi apa? Okey, kalau nak tahu kita simpanlah kita bagi surprise lah, rahsia lah. Ya. Okey, jadi kita akan jumpa lagi di dalam apa, Cikgu? Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Menari robot, Cikgu, menari robot. Menari robot. Cikgu pun menari juga. Okey, Asma menari juga. Okey. Ni daripada bahan kita semula. Robot nak pegang? Robot. Boleh robot. Okey. Robot tak nampak. Okey, bye-bye. bye semua. Bye-bye semua. Ingatlah. Gitar semula bukannya susah, bersama-sama kita laksana, asingkan sisa semua sampah, plastik, tin, kaca, kertas jangan dilupa. Sisa di rumah kita kurangkan, beli